Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Qala'idul Jawahir yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Yahya Tadafi Al-Hambali radhiyallahu anhu. Kitab pada menyatakan riwayat hidup Al-Qutubur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah kita sampai pada muka surat 10. Tadi dalam muka 10 ni penulis radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu semasa di dalam perjalanan mujahadahnya, maka Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia dan segala hiasan dunia dan syahwat-syahwat dunia datang kepadaku dengan semua gambarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memelihara aku daripada memandang kepadanya dan cenderung kepadanya. Jadi itu ujian yang pertama lah, dunia dan isi kandungannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir juga berkata, dan syaitan juga datang kepadaku dengan pelbagai rupa bentuk, menggangguku, berperang denganku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepadaku untuk mengalahkan mereka. Dan kadang-kadang syaitan tadi datang dalam rupa bentuk yang pelbagai, dan kadang-kadang syaitan tadi datang memujuk rayu, dan kadang-kadang syaitan tadi berperang denganku. Maksudnya sekarang ni dia menceritakan tentang nafsunya, dan nafsunya juga datang kadang-kadang memujuk rayu pada perkara yang dikendaki oleh nafsu tersebut, dan kadang-kadang nafsu tadi memerangi daku. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantu daku, memberi bantuan kepadaku untuk mengalahkan nafsuku. Jadi dia kata tiada satu perkara yang daku perangi nafsuku di awal perjalananku dalam mana-mana kaedah mujahadah, melainkan aku berkekalan dengan perkara tersebut dan aku berpegang teguh dengannya dengan kedua-dua tanganku. Maksudnya apa saja aktiviti yang dia buat di awal perjalanannya, mengawal nafsunya, mengekang nafsunya, maka dia berpegang, dia terus mengekalkan perkara tersebut dan dia tidak melepaskannya. Dan Syekh berkata, aku berkekalan dalam satu masa yang panjang di tempat yang bernama Al-Madain, tempat yang telah ditinggalkan, penempatan yang telah ditinggalkan di satu bandar bernama Al-Madain. Dan Madain tadi lebih kurang 35 km daripada bandar Baghdad. Jadi Syekh berkata, aku berterusan dalam mujahadahku dan adalah daku setahun memakan makanan-makanan yang dibiarkan ataupun yang ditinggalkan, dan aku tidak minum setahun tersebut apa-apa air pun. Dan satu tahun yang seterusnya pula aku hanya meminum air dan aku tidak memakan apa-apa makanan. Dan setahun seterusnya aku tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Dan kemudian Syekh berkata, satu ketika aku tidur di istana tinggalan Kisra, maksud tempat tinggal, tempat yang dah ditinggalkan tadi, pada satu malam yang amat sejuk. Maka aku bermimpi, maksudnya bermimpi menyebabkan dia tadi mewajibkannya untuk mandi wajib. Jadi apabila aku bermimpi dan berhadas besar, maka daku tadi berjalan ke tepi pantai untuk mandi wajib. Jadi dia kata maksudnya jarak antara istana Kisra yang dah ditinggalkan tadi dengan
sungai, tempat dia tadi mandi tu lebih kurang dalam 675 meter. Jadi dia berjalan, dia pergi, dia berjalan, dia pergi. Jadi dia kata pada malam tu saja aku telah berhadas besar sebanyak 40 kali disebabkan oleh mimpi. Dan aku setiap kali mimpi tadi tu berhadas besar, aku akan mandi di tepi pantai tersebut. Dan perkara itu berulang selama lebih kurang 40 kali. Dan akhir sekali dia kata aku naik kepada tingkat atas daripada istana tinggal tersebut untuk mengelakkan aku tadi tertidur. Jadi kalau kita kira jarak apabila Syekh tadi pergi balik kan, selama 40 kali untuk membersihkan diri ni daripada hadas besar, maksudnya jaraknya lebih kurang 54 km. Dia dah berjalan dalam malam tersebut dan mandi lagi untuk membersihkan diri daripada hadas besar. Dan kita maklum Syekh berkata malam tersebut ialah malam yang amat sejuk. Jadi itulah perjuangan. Maksudnya mujahadah ni melawan nafsu. Maksudnya kalau kita hari ni untuk bangun, untuk mandi, untuk berwuduk, maka perkara tersebut adalah satu perkara yang perlu kepada kita melawan nafsu yang ingin berehat, kan, nafsu yang tak suka kena air pada waktu malam, nafsu yang ingin tidur dan seumpamanya. Dan Syekh Umar berkata, dan aku mendengar guruku Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu berkata, ini kisah seterusnya daripada Syekh Umar, meriwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kata adalah ahwal, maksudnya keadaan dan kurniaan hati tadi datang di awal perjalanan ibadatku. Dan aku tak sedar, maksudnya berlaku padaku tidak sedar dalam keadaan diriku. Dan dia kata apabila dia tidak sedar tadi tu, tiba-tiba dia berlari dan tiba-tiba apabila aku sedar balik semula, dia kata aku berada di satu tempat yang jauh daripada tempat yang asalnya aku berada. Kemudian Syekh berkata satu ketika datang kepadaku satu hal ataupun keadaan rohani dan aku berada di Baghdad, kan, maksudnya di kawasan-kawasan tinggal yang berada di Baghdad, dan tiba-tiba aku berlari dalam tempoh sejam dan aku tak sedar. Dia kata dalam keadaan lari tadi dia tak sedar, dan apabila dia sedar, tiba-tiba dia berada di negara Tushtar tadi. Dia kata antaraku dan antara bandar Baghdad tadi lebih kurang jaraknya 12 hari perjalanan. Maksudnya dia berlari dalam masa sejam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memindahkannya kepada satu negara yang bernama Tushtar yang jaraknya lebih kurang 445 km daripada bandar Baghdad itu sendiri. Maksudnya dalam satu masa yang singkat dia boleh berjalan, kan, pada masa yang amat jauh. Jadi apabila dia tersedar, maka aku berfikir pada diriku, kan, apa yang telah terjadi pada diriku ni, kenapa aku tiba-tiba tak sedar, kenapa tiba-tiba aku berlari, dan kenapa tiba-tiba aku berada di satu tempat yang jauh. Maka tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di bandar tersebut yang sedang berjalan melintas. Dia berkata kepadaku, mengapakah kamu berasa hairan daripada perkara yang berlaku kepada kamu? Wa anta Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal engkau ialah Syekh Abdul Qadir. Maksudnya perempuan itu dari kalangan wali Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu perkara ini bukan perkara pelik kepada kamu, kerana kamu ialah wali Allah yang agung, iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kemudian ada satu riwayat yang panjang daripada Syekh Osman As-Sayrafi ni, menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir. Dia menceritakan tentang mujahadahnya dalam perjalanan yang melawan musuh-musuh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Osman As-Sayrafi ni berkata, dan aku mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku duduk di kawasan tinggal, maksudnya kawasan-kawasan perumahan yang dah ditinggalkan pada siang dan malam, dan aku tidak bermalam di bandar Baghdad. Maka dia kata syaitan-syaitan datang kepadaku bersaf-saf dalam rupa lelaki dengan pelbagai bentuk senjata dan dalam rupa yang amat menakutkan. Dan mereka tadi berperang denganku, membaling kepadaku dengan api-api. Tapi aku dapati dalam diriku ada rasa keteguhan. Aku tidak akan lari. Dan aku tidak akan meninggalkan berperang dengan syaitan tersebut. Tiba-tiba aku mendengar satu suara berkata, wahai Syekh Abdul Qadir, bangunlah, seranglah syaitan-syaitan tersebut. Sesungguhnya kami telah menguatkan hati kamu dengan sebenar-benarnya, dan kami akan membantu kamu dengan bantuan daripada kami.
Jadi apabila dia mendengar suara tersebut, maka Syekh Abdul Qadir bangkit daripada duduknya dan pergi kepada syaitan-syaitan tersebut. Maka syaitan tadi berlari ke kanan dan ke kiri dan hilang daripada, pergi kepada tempat yang mereka tadi asal datang daripadanya. Dan dalam keadaan yang lain, datang kepadaku syaitan. Maksudnya selepas tu, datang satu syaitan daripada syaitan-syaitan yang ramai tadi. Dan dia berkata kepadaku, pergilah daripada kawasan ini. Sekiranya kamu tidak pergi, masa syaitan tadi, dia tak suka Syekh Abdul Qadir Jalani beribadat di kawasan tersebut. Maka syaitan tadi berkata, pergi daripada kawasan ini. Sekiranya kamu tidak pergi, kerana aku akan melakukan kepada kamu perkara-perkara yang tidak kamu sukai. Dan dia tadi memberi amaran yang keras kepadaku. Maka aku melempang syaitan tersebut dengan tanganku, maka dia pun lari daripadaku. Maka aku berkata, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka syaitan tersebut pun terbakar dalam keadaan aku memandang kepadanya. Dan dalam satu ketika yang lain, datang kepadaku satu lembaga yang rupanya amat hodoh, yang baunya amat busuk. Dan dia berkata, aku ialah iblis. Aku datang untuk berkhidmat kepada kamu. Sesungguhnya kamu telah memenatkan daku, dan kamu telah memenatkan seluruh pengikut-pengikutku. Maka daku berkata, pergi daripada sini. Sesungguhnya aku tidak boleh mempercayai kamu. Maka serta-merta datang satu bentuk tangan daripada atas iblis tersebut, lalu memukul kepala iblis tadi, maka dia terbenam ke dalam bumi. Kemudian iblis yang sama datang kali kedua, dan di tangannya ada api, dan dia berperang denganku dengan api tersebut. Maka tiba-tiba datang kepadaku seorang lelaki yang menutup mukanya dengan kain, menunggang di atas kuda. Kemudian lelaki tadi memberikan kepadaku satu pedang. Maka apabila aku dah mula memegang pedang tersebut, maka iblis tadi lari dan tampukan ke belakang. Kemudian pada ketikanya kali ketiga, aku melihat iblis tersebut duduk berjauhan sedikit daripadaku dalam keadaan iblis tadi menangis, dan dia tadi mengambil tanah dan menaburkan tanah tadi di atas kepalanya, maksudnya kepala iblis tadi. Dan iblis tadi berkata, sesungguhnya aku dah berputus asa untuk mengganggu kamu dan menyesatkan kamu, wahai Abdul Qadir. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, celakalah kamu, pergilah wahai makhluk yang dilaknat. Sesungguhnya aku akan sentiasa berhati-hati dengan kamu. Maksudnya itulah salah satu tipu daya syaitan ya. Seolah-olah dia tadi mengaku yang dia tadi dah tidak akan lagi mengganggu. Tetapi itu sebenarnya dah tipu helah, kerana syaitan tidak akan berhenti daripada mengganggu dan menyesatkan manusia. Maka syaitan tadi berkata, sesungguhnya pengakuan kamu yang kamu tadi tidak akan berhenti berlawan denganku akan lebih berat ke atasku daripada aku tadi dipukul dengan cemeti-cemeti azab. Jadi itulah cerita tentang bagaimanakah Syekh Abdul Qadir Jalani berperang dengan syaitan dalam perjalanan ibadatnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, kemudian dikasyafkan kepadaku tali-tali pengikat, tali-tali yang digunakan sebagai perangkap, dan pelbagai bentuk alatan, jala dan seumpamanya. Maka aku melihat apakah tali-tali perangkap ini. Maka dikatakan kepadaku, inilah perangkap-perangkap dan tali-tali untuk menangkap manusia-manusia agar terikat kepada dunia. Maka itu maka apabila aku mengetahui kan bahawa tali-tali dunia tadi itu ialah alat yang digunakan oleh syaitan untuk menangkap manusia, memerangkap manusia, menahan manusia daripada perjalanan ibadat, maka aku pun mengherdik syaitan tersebut. Lalu syaitan tadi lari. Maka aku pun memfokuskan kepada memotong semua tali, ikatan, jala yang telah diikat pada diriku untuk aku tadi tertarik kepada dunia. Aku berusaha memotong kesemua tali-tali tersebut selama setahun sehingga aku berjaya memotong kesemua perangkap-perangkap yang aku terikat kepadanya. Kemudian dikasyahkan juga kepadaku pelbagai usaha daya, sebab-sebab yang tersambung dengan aku daripada segala arah. Maka aku berkata, apakah perkara ini? Maka dikatakan kepadaku, inilah sebab-sebab dunia yang berhubung dengan kamu. Maksudnya kita mempunyai pemikiran
Makan menyebabkan kita kenyang, berusaha menyebabkan kita ada duit, apa lagi? Ubat menyebabkan kita sihat. Jadi itu semua ialah sebab-sebab dunia dan makhluk yang terikat pada diri manusia. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, aku berusaha juga, dan aku mau fokuskan kepada segala ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan tersebut, dan aku berusaha untuk memutuskannya selama setahun, sehingga aku tadi terselepas daripada segala hubungan-hubungan dengan dunia tersebut. Kemudian dia kata, dikasyafkan pula kepadaku tentang batinku, maka aku melihat hatiku terikat dengan pelbagai hubungan-hubungan dan ikatan-ikatan. Maka aku berkata, apakah ikatan yang terikat pada hatiku ini? Maka dia katakan kepadaku, ini ialah kehendak-kehendak kamu, iradat kamu dan usaha-usaha ikhtiar kamu. Maka aku pun menghadap kepada usaha iradat tadi tu selama setahun pula, sehingga aku berjaya memutuskan segala kehendak, segala pemikiran, segala pentadbiran, dan aku berjaya menyelamatkan hatiku daripadanya. Kemudian dikasyafkan pula kepadaku nafsuku, maka aku melihat nafsuku tadi mempunyai penyakit yang amat banyak, dan kehendak hawa nafsuku tadi masih lagi hidup. Dan aku melihat syaitan yang berada dalam nafsuku tadi, sifat syaitan yang berada dalam nafsuku masih lagi amat degil. Maka aku memfokuskan perjuangan mujahadahku kepada nafsu tersebut selama setahun, sehinggalah sembuh segala penyakit-penyakit nafsuku, dan sehinggalah mati hawa nafsu tersebut, dan sehinggalah sifat syaitan tadi berserah diri dan tidak lagi mengganggu. Maka keseluruhan perkara dalam diriku, zahir dan batin, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggallah aku meninggalkan segala kewujudan tadi di belakangku. Tetapi dia kata, aku masih belum sampai kepada tujuanku. Walaupun aku telah bermujahadah, telah melawan dunia, syaitan dan seumpama nafsu. Jadi, apabila telah selesai perjalanan tersebut, dia kata, aku masih lagi belum mencapai apa yang aku kendaki. Maka dia kata, aku pun berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu bertawakal untuk aku mencapai kepada tujuanku. Maka tiba-tiba aku melihat pintu tawakal tadi dipenuhi dengan ramai manusia. Maksud ramai orang beribadat melalui pintu tawakal tadi. Kemudian aku kata, apabila dah ramai orang, dia kata aku pergi kepada pintu yang lain. Aku pergi kepada pintu asyukur, bersyukur, untuk aku masuk daripada pintu tersebut kepada Allah. Maka aku juga melihat ramai orang yang bersesak-sesak untuk masuk. Kemudian aku tadi pergi kepada pintu kekayaan. Juga aku melihat ramai manusia di pintu tersebut. Kemudian aku pergi kepada pintu Al-Qurub, mendekatkan diri untuk aku masuk kepada tujuanku. Maka aku juga melihat manusia bersesak-sesak. Kemudian aku tadi pergi meninggalkan dan pergi kepada pintu musyahadah. Kemudian aku juga kemudian aku melihat juga manusia bersesak-sesak untuk masuk melalui pintu tersebut. Dan akhir sekali aku pergi kepada pintu Al-Faqr, makna kefakiran. Maksudnya meninggalkan segala dunia, zahir dan batin. Maka aku mendapati pintu tersebut kosong. Tiada manusia punya ingin masuk melalui pintu kefakiran. Maka aku pun masuklah melalui pintu tersebut. Maka tiba-tiba aku mendapati di dalam pintu kefakiran tadi terdapat semua pintu-pintu yang telah aku tinggalkan. Maksud apabila kita masuk kepada Allah melalui pintu kefakiran, zahir dan batin, meninggalkan segala dunia, maka apabila dia dah masuk, dia mendapati di dalam tu ada tawakal, di dalam tu ada kesyukuran, di dalam tu ada kekayaan dan semua Allah Ta'ala bukakan kepadanya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, maka dibukakan kepadaku perbendaharaan Allah yang paling besar. Maka aku dikurniakan kepadaku keagungan yang paling besar sekali dan kekayaan yang kekal abadi, dan dikurniakan kepadaku kemerdekaan yang sebenar-benarnya daripada segala ikatan, dan dipadamkan daripadaku segala kehendak-kehendak, sifat-sifat jahat yang selama ini masih ada dalam diriku, dan ditukar sifat-sifat yang jahat kepada sifat-sifat yang baik. Maka dikurniakan kepadaku kurniaan-kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah serba sedikit kisah tentang mujahadah Imam Abdul Qadir Jailani di awal perjalanannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diriwayatkan juga habis kisah tadi. Jadi ini kisah yang baru daripada Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Jubbai.
Maksudnya sekarang ni menceritakan tentang kesusahan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam menuntut ilmu. Tadi dalam dia tadi berperang kan, melawan musuh syaitan, nafsu dan seumpamanya. Sekarang dia menceritakan tentang dia tadi menuntut ilmu, mempelajari ilmu syariat. Dari Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Jubai berkata, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata kepadaku, daku satu hari duduk di padang pasir, daku mengulang kaji ilmu fiqah, dan aku ditimpa dengan kefakiran yang amat sangat. Maka tiba-tiba datang kepadaku satu suara. Dia berkata, pergilah pinjam apa-apa duit ataupun makanan untuk kamu meneruskan pengajianmu dalam menuntut ilmu. Maka aku berkata kepada suara tersebut, bagaimanakah aku nak meminjam? Aku ialah seorang yang amat fakir dan aku tak ada apa pun yang akan aku boleh gunakan untuk membayar sekiranya aku meminjam tadi. Maka suara tadi berkata, kamu pergilah pinjam, kami akan membayarnya. Maka akhirnya aku pergi kepada seorang lelaki yang menjual sayuran dan aku berkata kepadanya, bolehkah kamu tadi memberi kepadaku barang-barang, dan sekiranya Allah Ta'ala memudahkan kepadaku rezeki, maka aku akan membayar kepadamu semua yang aku ambil daripadamu. Dan sekiranya aku mati, aku minta supaya engkau halalkan segala perkara yang aku ambil. Jadi setiap hari aku datang mengambil sekeping roti dan daripada orang tersebut. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, aku berkekalan dalam keadaan setiap hari kan aku pergi mengambil makanan daripada penjual roti tadi tu, penjual sayur-sayuran tadi, dan setiap hari, dan keadaan tersebut berterusan dalam satu tempoh masa. Sampailah satu ketika aku rasa hati aku sangat sempit. Maksud aku rasa macam mana, dah berapa lama dah dia tadi mengambil barang-barang tersebut, dan aku sampai sekarang pun tak mampu lagi nak bayar apa segala makanan yang aku ambil daripada orang tadi. Maka tiba-tiba satu suara datang kepadaku, dia kata, pergi kepada tempat sepulan-sepulan, apa yang kamu dapati di atas tempat tersebut, maka kamu ambil lah benda tadi dan kamu bayarkan kepada orang yang memberi makanan kepada kamu tadi. Dan itulah bayaran kepada apa yang telah kamu ambil, hutang yang ada pada diri kamu tadi. Maka aku pun pergi kepada tempat tersebut. Maka apabila aku sampai kepada tempat yang diberitahu, maka aku melihat ada satu kepingan emas yang amat besar. Maka aku mengambil emas tersebut dan aku memberikannya kepada orang yang memberikan kepadaku makanan dalam satu tempoh masa tersebut. Dari itu bagaimana kesusahan yang dilalui oleh Syekh Abdul Qadir dalam mempelajari ilmu agama, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membantunya dengan mendatangkan manusia, memberi pinjaman kepadanya. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang maha berkuasa, yang maha kaya, membayar segala pinjaman tersebut. Dan Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Jubai juga berkata, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata kepadaku, sesungguhnya beberapa kumpulan daripada ahli Baghdad tadi, maksud mereka tadi mempelajari ilmu fiqah, dan apabila sampai kepada satu tempoh masa, mereka akan keluar untuk mencari rezeki, untuk mencari duit, untuk menyambung pengajian mereka. Jadi aku pada ketika itu masih kecil dan aku ingin keluar bersama-sama mereka. Maka tiba-tiba datang satu orang soleh yang dipanggil Syarif Al-Yaqubi. Jadi dia berkata kepadaku, orang yang inginkan Allah, orang-orang yang soleh, mereka tidak akan meminta daripada manusia sesuatu apa pun. Jadi dia melarang daripadaku untuk meminta-minta daripada manusia. Maka selepas daripada itu aku pun tidak keluar lagi dah untuk pergi meminta daripada manusia. Dan itu kan satu kisah lah tentang bagaimanakah dia tadi ingin keluar. Maksudnya dia tadi ingin keluar untuk mencari sesuatu hasil. Maksudnya apabila manusia tadi melakukan pertanian, maka sebahagian daripada hasil pertanian tadi akan disedekahkan kepada pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang meminta sedekah. Dan apabila dia ingin keluar untuk meminta tersebut, maka Syekh Syarif Yaqub itu dia kata, jangan sekali-kali kamu meminta daripada manusia. Maka Syekh berkata, setelah daripada itu aku tidak keluar lagi
untuk menuntut apa-apa daripada manusia. Kemudian terakhir sekali Syekh Abu Muhammad Abdullah Jubai berkata, satu ketika Syekh Abdul Qadir Jalani menceritakan kepadaku bahawa pada satu malam datang satu keadaan kepadaku, maksudnya aku tak sedar, maka tiba-tiba aku menjerit dengan suara yang amat kuat. Maka orang yang lalu lalang tadi dan mereka tadi mendengar suaraku yang amat kuat tadi. Jadi mereka pun berasa, maksud orang lalu lalang yang biasanya pada waktu malam tadi mereka mencuri ada seumpamanya. Jadi mereka terkejut dan mereka amat takut daripada polis ataupun pengawal-pengawal yang lalu di situ. Maka mereka pun mendatang. Mereka datang kepadaku, maksud datang kepada suara tadi. Maka tiba-tiba mereka melihat aku yang menjerit sebenarnya. Dan aku tadi terbaring di atas bumi. Maka mereka mengenaliku dan mereka berkata, nah, kita ingatkan, maksudnya dia kata kami ingatkan ada askar kan, ataupun pengawal yang datang untuk menangkap kami. Tiba-tiba yang kita lihat ni ialah Abdul Qadir Al-Majnun. Maksudnya dia kata ini ialah Abdul Qadir yang gila, dia kata. Kau ni telah mengganggu kami. Maksudnya moga-moga Allah Ta'ala tidak memberikan kebaikan kepada kamu. Jadi itulah keadaan Syekh Abdul Qadir Jalani. Maksudnya di awal pengajian dia, maksudnya keadaan-keadaan yang menimpa dirinya, sehingga kan orang berkata kepada dia ialah manusia yang gila. Jadi itu sekiranya kita tadi dituduh kan, dalam kita tadi berjalan di dalam jalan ibadat kan, dalam tarekat menuju kepada Allah, kita dituduh sebagai manusia yang gila, atau kita dituduh sebagai manusia yang sesat kan, atau kita dituduh sebagai manusia yang tidak mengamalkan syariat ataupun meninggalkan syariat kerana apa yang kita buat tadi, maka itulah lumrah kan, keadaan orang yang beribadat mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani menceritakan tentang dirinya. Jadi mungkin sampai situ dulu kita bincangkan. Jadi sekiranya Allah Ta'ala izin, nanti kita sambunglah kisah-kisah seterusnya dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani yang diriwayatkan dalam kitab Jawahirul Qala'id. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.